بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lawannya lawan iradah al-karahiyah. Erti al-karahiyah benci ia. Karahah. Dari segi makna dia terjemahan benci ia. Artinya erti karahiyah benci ni yakni mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia. Allah mengadakan sesuatu ni sesuatu daripada mungkinat. Allah mengada dengan tiada ditentu akan dia akan sesuatu. Iaitu al-karahiyah dengan makna mengada sesuatu dengan tiada ditentu akan dia mustahil. Sifat yang mustahil lawan kepada sifat iradah. Jadi lawan kudrah ajzun. Lawan iradah dipanggil karahah, karahiyah. Karahah ni memang asal maknanya benci. Asal makna benci. Dia ada karahah syar'iyah. Dipanggil karahah syar'iyah. Mana? Makruh tu lah. Itu karahah syar'iyah dipanggil. Karahah syar'iyah ni an-nahyu an-syai'i nahyan ghaira jazimin. An-nahyu an-syai'i nahyan ghaira jazimin. Karahah syar'iyah ni menegah daripada sesuatu akan sebagai tegahan yang tidak putus. Faham tak? Tegahan yang putus haram nama dia. Menegah tegahan tapi tidak putus makruh nama dia. Macam wajib sunat lah. Wajib sama, sunat sama. Itu suruhan syarak, perintah syarak. Suruhan syarak, perintah syarak. Hak wajib, suruhan yang putus. Hak sunat, suruhan yang tidak putus. Dia panggil longgar. Itu beza dia. Jadi, haram ke makruh ke samalah. Larangan syarak, larangan agama. Haram, larangan yang putus. Makruh, larangan yang tidak putus. Jangan buat. Buat juga syarak tak janji seksa. Tapi rugilah sebab kalau syarak larang ditinggalkan boleh pahala. Langgar juga tidak dijanji seksa. Itu dipanggil tegahan yang tidak putus. Itu dipanggil karahah syar'iyah. Sini dipanggil karahah aqliyah. Karahah aqliyah.
Karaha akliyah ni termasuk makna dia marah akan sesuatu. Beci kan ni? Beci, marahlah. Beci dengan makna marah dan hati tidak suka, hati tidak cenderung. Itu karaha akliyah. Sini nak apa makna karaha akliyah ni? Adamu ta'allukil iradati bisyai'. Tidak ketiadaan bertakluk iradah dengan sesuatu. Ni yang kita nak sini. Kenapa ni? Allah Ta'ala tidak kehendak. Ni karahiyah lawang kepada sifat iradah. Kenapa? Allah tidak kehendak. Tapi Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan. Allah mengadakan lepas dah sifat yang wajib wahdaniyah pada perbuatan, sifat yang wajib sifat kudrah. Mustahil berbilang pada perbuatan, mustahil Allah Ta'ala lemah dengan bahawa segala-gala perkara berlaku Allah yang mengadakan. Keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, sifat kuasa. Sesaratunya. Sifat yang keenam dengan sifat yang ketujuh. Sifat yang ke-8, Allah mengadakan akan sesuatu yang Allah kehendak pada azal. Itu sifat iradah. Mustahil Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu akan dia, atau mustahil. Allah yang mengada. Kalau Allah tidak mengada, dirosok pada kata wahdaniyah pada perbuatan, sebaliknya berbilang pada perbuatan, musyrikun mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah Ta'ala lemah. Kalau ada perkara berlaku yang bukan Allah yang mengadakan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah yang mengadakan. Allah yang menjadikan, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi kalau Allah tidak mengada, habis di sifat yang ke-6, sifat yang ke-7, siapalah pada sifat yang ke-8. Tak ada ni. Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala permulaan agama. Ni kena faham, kena duduk di akidah masing-masing. Ada juga yang dia kata gini, dia kata majoriti tak perasan, dia kata semua halus-halus tu Allah Ta'ala buat. Tak perasan dia kata. Bila diceritakan semua yang berlaku tu Allah buat, faham pegang lah dia kata. Tak perasan je mula-mula. Apa maksud tak perasan? Apa maksud tak perasan? Tak ada yang berpandangan seumpama tu. Macam contoh saya bicara minggu lepas. Bergeraknya tubuh badan kita, Allah yang menggerakkan. Diamnya tubuh badan kita, Allah yang mendiamkan. Bila Allah menggerak ke tubuh badan kita, apa yang ada pada tubuh badan kita akan bergerak sama. Allah yang mengadakan gerak, baju kita, kain kita, tudung kita, cermin mata kita, gelang, rata, subang, loket. Bilang waktu habis masa je lah kita ni. Allah yang mengadakan gerak tubuh kita, dan Allah yang mengadakan gerak semua barang yang daripada tubuh kita. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Di tubuh kita ada kuman bergerak. Di tubuh kita ada habuk bergerak. Allah yang mengadakan gerak tu. Tak perasan. Apa maksud tak perasan? Tapi bila dihuraikan semuanya perbuatan Allah, maka orang faham, orang pegang lah. Tapi asalnya tak perasan. Majoritinya tak perasan. Apa makna tidak perasan? Apa makna tidak perasan? Sebab saya ada terbaca. Minggu lepas, komen minggu lepas. Ni di episode kita ni lah, dalam FB. Saya ada terbaca. Majoriti tidak perasan. Tapi bila dihuraikan,
Semua yang berlaku, Allah yang mengadakan, orang akan faham dan orang akan pegang. Faham pegang tu kemudian, Alhamdulillah. Faham, pegang, kemudian. Tu Alhamdulillah. Sebab mudah je. Mudah je. Ada. Semua yang berlaku, Allah yang mengadakan. Siap? Bagi? Ada? Cerita panjang? Semua tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Kita ni zarrah ni ratus dah. Satu kali sebut dah zarrah ni. Pada atom. Satu benda yang halus yang tidak boleh dibahagi. Kumang dipanggil zarrah. Habuk dipanggil zarrah. Atom. Orang ngaji sains kan? Ada atom. Kumang. Kumang tu atom lah. Ke atom tu lebih halus dari kumang? Halus lagi. Mana atom tu lebih halus daripada kumang? Kumang ni doktor boleh pegang, doktor boleh kat dua. Dalam dia ada kata pembesar tu kan. Dia pun pegang kumang, dia pun kat dua. Gitu, boleh. Mana zarrah ni lebih halus dari kumang? Mana mudah je. Semua yang berlaku Allah yang mengadakan. Tidak terkecuali walaupun sebesar. Itu je kita pegang. Simple je. Semua yang berlaku. Pokok bergerak. Zahirnya ditiup oleh angin. Tak. Allah yang menggerakkan. Zahir je angin tiup. Bila pokok bergerak ditiup oleh angin, maka daun-daun yang kering akan luruh. Semua Allah yang mengadakan. Tapi nak tanya, nak pergi faham sini, majoriti tidak perasan. Apa maksud majoriti tidak perasan? Majoriti ni ramai lah. Apa maksud tidak perasan? Lepas dihuraikan, semua yang berlaku, Allah yang melakukan, Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan, maka faham dan pegang. Alhamdulillah di hujung tu. Tapi tak perasan tu maksud apa? Hak tak perasan tu, berpegang kedok. Berpegang ke dok? Dok cara. Bergerak tubuh pun kadang-kadang bukan Allah yang menggerakkan. Itu lagi berat lah. Kita ambil bergerak tubuh tu dia berpegang Allah yang menggerakkan. Tapi di saat tubuh bergerak, benda barang yang ada pada tubuh akan bergerak. Tahu ke dok? Dan berpegang ke dok? Bergerak barang yang di tubuh kita tu Allah yang menggerakkan. Tak perasan tu makna apa tu tak perasan? Kalau tak perasan makna tak tahu, tak berpegang. Tahu dan berpegang. Kalau tidak perasan dengan makna tak tahu dan tidak berpegang, itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak perasan. Adapun kalau bicara tak rasa di hati. Tak mari di hati. Sekarang kita faham, kita berpegang pun kita tak rasa di hati. Bergerak barang di tubuh kita Allah buat. Kita tak rasa di hati. Sebab hati orang awam tak ada salah apa pun. Makna tidak perasan ni maksud dia apa? Tak ingat. Memang kita tak ingat. Tapi mengetahui dan berpegang ke tak? Bergerak tubuh kita, Allah yang mengadakan gerak. Bergerak barang di tubuh kita tu, Allah yang mengadakan gerak. Tahu dan berpegang ke tak? Tapi dia berpegang. Sekalian yang berlaku, Allah yang melakukan. Dia berpegang. Sekalian yang berlaku, Allah yang melakukan. Dia berpegang. Sekalian berlaku, Allah yang melakukan. Dia sebut, dia berpegang sekalian. Dan kalau sekalian dia faham ke tak? Kalau dia faham sekalian, maka dia tahu dan berpegang semua yang berlaku Allah yang melakukan, termasuk bergeraknya barang yang ada pada tubuh kita. Itu contoh. Tapi tak perasan maksud apa? Kalau maksudnya tak tahu dan tidak berpegang, walaupun dikatakan
berpegang sekalian perkara Allah yang menjadikan. Dah. Dia tak berpegang sekalian. Kalau dia berpegang sekalian, dia faham apa di sekalian, tak timbul dah lah. Dah gerak barang di tubuh kita, sekalian Allah yang melakukan. Ya belakalah tu. Tu baru faham. Baru dipegang sungguh-sungguh, sekalian yang berlaku, Allah yang melakukan. Mana tak perasan di sini, kalau dengan makna tak tahu dan tak pegang, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam, sekalian qada qadar tak lepas. Setakat sebut di mulut, sekalian qada qadar, semua boleh sebut. Semua boleh sebut. Apa dia sekalian? Dan memang ada dalam pengajaran terang-terang disebut sekalian, tapi sampai masa huraian dibahagi. Di awalnya disebut sekalian, tapi sampai masa di huraian dibahagi. Hak mana hak qada qadar? Berlaku siang, berlaku malam. Kemudian yang berlaku pada diri kita ni 24 jam ni, Allah mengetahui, Allah tidak menentu, tidak menetapkan, berlaku pun dengan izin Allah. Allah membenarkan hamba yang melakukan, tapi bukan Allah yang melakukan. Tapi di awal dia punya pengajaran tu sekalian. Disebut sekalian. Tapi di huraian, tak. Mana kalau kita kok dengan huraian dia tu, menasabahnya sekalian perkara yang besar-besar qada qadar baru jadi. Mana sekalian perkara yang besar-besar, berlaku siang, berlaku malam, bergeraknya planet-planet, memang hamba tak mampu nak mengadakan. Kan mereka boleh buat siang malam? Mereka boleh menggerak mendiamkan planet? Tak boleh. Sekalian perkara yang besar-besar qada qadar. Sekian perkara yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, Allah Ta'ala serah kepada hamba, Allah Ta'ala serah kepada makhluk Allah yang mengadakan, melakukan. Baru munasabah dengan huraian. Tapi di awalnya sama, sekalian qada qadar. Jadi kena faham sini, sebut sekalian, faham tak sekalian? Faham sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar. Barulah itu betul. Barulah betul pegangan dia. Tak ada timbul. Majoriti tidak perasan tak timbul. Kalau kata majoriti tidak mengetahui dan tidak berpegang, betul. Memang majoriti. Memang majoriti. Pada ni, hak majoriti, hak tidak mengetahui dan tidak berpegang ni, majoriti hak semayabang. Hak duduk majlis surah. Hak tak pernah peduli ilmu agama, ilmu dunia semata-mata, wallahu a'lam lah. Mungkin sudah diajar oleh mak ayah mereka atau atas mereka lah tu. Wallahu a'lam lah. Hak tu nak cerita bab sekalian. Sama juga perkara jahat qada qadar. Ramai mana orang yang berpegang perkara jahat, bukan setakat tidak qadar, tidak qada, dan bukan qadar Allah Ta'ala. Dua-dua bukan. Itu bukan nak kira balik. Kalau buat ni, survey panggil. Kena kira, tak perasan pula hak jahat qada qadar. Tak perasan. Mana pun tak perasan. Tidak mengetahui dan tidak berpegang. Walaupun di mulut cakap molek, baik jahat qada qadar, baik jahat qada qadar, rukun iman yang keenam, cakap molek. Tapi pegang ke tak jahat qada qadar? Tiba-tiba tak pegang. Ini mungkin timbul tak perasan, mana tak mengetahui dan tak berpegang. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mengetahui, kau dah hurang molek-molek.
Ni kata nak kena faham molek-molek, biar kemah molek-molek, kena hurah molek-molek pada anak cucu kita. Simple sahaja. Pegang sekejap je. Sekejap je pegang anak cucu kita ni. Anak betul molek orang kemek kenang ni. Qada qada pembicaraan kudrah iradah ni. Nak faham sekalian sungguh ni. Kalau nak betul-betul lah. Sekalian. Mana contoh? Tak ada contoh dah. Sekalian. Hak ning. Tak payah tanya dah. Hak ning. Sekalian. Ada ni. Kena hurah lah. Tapi maknanya, adakah sekalian perkara qada-qada, sekalian tu perlu didatangkan contoh? Contoh apa? Contoh apa? Ni, kita pegang anak cucu kita. Sekarang ni tengok apa? Hidup. Qada-qada. Nampak qada-qada, dengar qada-qada, organ-organ dalam tubuh berfungsi qada-qada, darah mengalir qada-qada, nadi bergerak qada-qada, mata berkelip-kelip tu nampak qada-qada, sopong kawan tu qada-qada. Ketika duduk molek ni, makna baju kain lekat di tubuh. Baju kain lekat di tubuh. Hak baju lekat kerana bahu. Hak kain lekat kerana kacing tau. Kerana kacing, kerana tali pinggang. Qada. Bukan bahu yang melekatkan baju kita. Bukan kacing atau tali pinggang yang melekatkan kain kita, seluar kita. Qada. Dia pegang betul-betul dulu. Biar faham, bukan kata tak perasan. Biar faham betul-betul. Sekalian. Kan Zohir ni, baju ni kan, kita, adakah baju nak akan turun ke bawah? Tak, ni, ada bahu nak turun ke macam mana? Tapi lekatnya baju kita di tubuh ni, bahu yang buat. Tak. Sekalian qada. Tu je nak cerita. Sekarang ni, pakai baju comel-comel, pakai kain comel-comel. Terlindunglah aurah. Tak nampaklah aurah. Kalau tidak ada baju kain, malulah. Nak tanya bulat gitu. Tanya bongeng gitu orang panggil. Tanya bongeng lah, tanya bulat. Malulah. Tapi ada baju, ada kain. Maka tertutuplah aurah kita. Tertutup aurah tu qada. Bukan kain yang buat. Itu je nak ceritanya. Sehingga kan kalau berpegang, semata-mata zat kain itulah yang menutupi aurah kita, bukan qada, tapi ijma' ulama imam tidak sah, solat, puasa, zakat, haji tidak sah. Tu nak cerita gitu je. Pegang betul-betul cerita. Mana kalau pakai kopiah, kenapa kopiah molek? Dah kemah di kepala. Tak, kopiah tu dah lekat pada kepala, qada. Bukan kerana kopiah tu kemah ke, bukan kerana kepala, dah. Qada. Nak faham betul-betul ni. Sekalian qada. Maka tak timbul lah, tak perasan lah, tak sedar tak timbul. Mana kalau kita kata cermin mata, lekat ni, kerana batang hidung. Batang hidung tau. Kan cermin mata kan? Hak belakang ni letak di telinga, hak depan ni letak di batang hidung, maka cermin mata pun lekat. Sebab hak belakang letak di telinga, hak depan letak di batang hidung. Cermin mata lekat di muka kita, qada. Tu je. Atau kata kena pegang dulu betul-betul. Sikit je nak bicara bab ilmu tauhid ni. Lepas tu jelas molek perkara jahat yang berlaku. Semua berhala ke, berjudi ke, minum arak ke, berzina, merompok, membunuh ke, qada. Pegangan. Bawa lagi pada adab percakapan macam mana. Kena gitulah. Sebab bila sebut kata tidak perasan tu, memang tidak ada di akidah. Mana tak mengetahui, tidak berpegang. Dahlah pada Zohir macam mana? Macam contoh sebelum ni lah. Kita letak barang dalam troli. Kita pegang troli, kita melangkah.
Maka troli pun bergerak kerana tubuh kita bergerak. Barang dalam troli yang kita berbanyak-banyak pun akan bergerak sama. Jadi bergerak tubuh kita, qada qada. Barang di tubuh kita tu, qada qada. Kita pun pegang troli. Kita melangkah, troli pun akan bergerak. Bergerak troli, qada qada. Bila troli bergerak, barang dalam troli banyak mana pun akan bergerak sama. Bergerak barang troli, qada qada. Sekalian Allah mengadakan muafakah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah je. Tapi kena perjelas molek-molek. Tidak, akhirnya timbul tidak perasan. Kenapa? Tidak mengetahui dan tidak berpegang. Walaupun di mulut sebut sekalian qada qada. Macam mana kita duk ulang-ulang, duk belajar-belajar. Boleh tak cakap gitu? Cakap anak cucu kita lah. Satu kalimah kita menyampaikan ilmu agama seperti ibadah 1 tahun. Satu kalimah, satu perkataan yang kita sampaikan ilmu agama, satu kalimah pahala seperti ibadah 1 tahun. Kan disebut Lailatul Qadri itu kan 86 tahun. Kita pun menyampaikan agama kepada anak cucu kita lebih daripada 80 kalimah ni. Ni nak cerita bab besarnya belajar ni. Lepas tu menyampaikan. Kita belajar bahagian kita. Pahala kita, pahala mak ayah kita boleh, mak nenek kita boleh pahala kita belajar pada ni. Belajar tu kita boleh pahala besar, mak ayah kita boleh pahala besar. Beramal pahala lain pula. Ni pula. Belajar bab ilmu tauhid. Sebesar-besar pahala. Lepas tu, mentauhidkan Allah. Beriman. Berakidah kepada sebenar. Itu pahala iman, pahala akidah pula. Pahala kita, pahala mak ayah kita, tok nenek kita, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ada ni. Mana pahala belajar, pahala beriman, berakidah. Kita menyampaikan pula kepada anak cucu. Selain daripada memang tanggungjawab kewajipan kita, bila kita menyampaikan satu kalimah yang kita keluarkan seperti buat ibadah selama 1 tahun. Dia pun cerita, ulang-ulang. InsyaAllah dengan budak-budak mudah sahaja. Mudah je. Mudah je dengan budak-budak ni. Yang kamu duk cakap, yang mak ayah duk cakap tu, cakap asbab. Tak ada salah apa pun. Cakap asbab lah. Pandai ni. Yang cakap asbab. Kalau kata pakai baju, bawa nampak comel. Tak pakai baju, tubuh. Dah lah, panau. Kita katalah. Pakai baju kan comel, tutup, molek, tubuh. Memang kita cakap gitu. Tu cakap asbab, tak salah. Hati kita tak mari pun. Hati kita tak ingat pun. Hak qada-qada. Tak ada salah. Kita duk ulang-ulang ni. Kita hak belajar ni. Boleh tak nak menghuraikan? Menghuraikan kepada anak cucu lah. Oh lah, kita nak ajar macam mana. Kita bukan ustaz, kita bukan ustazah. Pegang molek anak cucu. Cerita sekalian qada-qada. Sekalian. Sekalian tu lah nak dia faham molek-molek. Saya sebut tadi kan, tak payah datangkan contoh, betul. Tak payah tanya itu ini, betul. Kalau kita faham molek dah, permulaan kena ceritalah. Sekalian maksud apa? Kita tunjuk satu. Apa yang berlaku di tubuh anak kita tu. Satu. Sekarang ni duduk dalam rumah. Sejuk molek. Allah yang mengadakan. Cerah molek. Allah yang mengadakan. Cerah molek. Allah yang mengadakan. Kita cerita. Makna ni, kita dalam rumah ni. Tiang tak terbalik.
dinding tak terbalik, atap shilling tak jatuh, semuanya qada qada. Bukan tiang tak terbalik kerana kerana tiang kan. Kalau kayu kerana apa dia? Skru. Kalau tiang seming kerana besi. Kan tiang seming kan besi. Tak baliklah sebab apa? Besi lagi, piling lagi. Kalau piling tu bangunan tau. Dah. Tiang ke, dinding ke, shilling ke, atap ke, shilling tak jatuh lah. Dia ada ikat tu daripada atas tu, dia ada ikat. Daripada atas dia ikat shilling macam masjid ni lah. Dia ada ikat. Ikat tu comel, tak jatuh lah shilling ni. Itu hanya asbab. Pegang kitanya, shilling tak jatuh, atap tak jatuh, qada qada. Apabila ada atap, ada shilling, cahaya matahari tidak akan menembusi qada qada. Bila ada shilling, air hujan tidak akan kena kepada kita yang ada bawah atap ni, qada qada. Itu je. Ada ni. Kita bawa kereta, ada cermin di hadapan, angin kena tak di kita? Tak kenalah. Pernah tengok kan, terserempuk dengan kereta hok cermin dia pecah. Macam mana dia? Muka dia bergerak, pipi dia bergerak. No. Sebab apa? Angin padak. Jadi bawa kereta, cermin dia pecah. Dah cermin pecah, nak jumpa kedai lalu, jalan lah. Tak ni. Orang macam mana? Pipi bergerak angin. Kalau ada tudung pun keduk oleh tudung. Sebab apa? Dah tak ada cermin. Tapi kalau ada cermin, kena dah angin kita? Tak kena dah, Pak. Cermin tu akan menghalang angin. Qada qada, bukan cermin. Apabila sampai masa hujan, hujan kena tak ke dalam kereta? Taklah, sebab ada cermin. Kemudian kalau tak nampak, wiper pula bergerak. Maka kita boleh nampak jalan walaupun hujan lebat sekalipun. Air hujan tak kena di kita tu, qada qada. Jadi air di cermin itu tak lekat, boleh nampak jalan, wiper qada qada. Itu nak cerita. Kalau kita pergi satu-satu begitu, cukup bulan 5 sungguhlah kita ni. Cukup bulan 5 sungguhlah. Kadang-kadang memang kena perici gitu. Kena perici gitu. Apa? Akan timbul lah. Tak perasan. Jadi tiang tak terbalik, dinding tak terbalik, shilling atap tak jatuh. Tuhan buat sekalian qada qada. Dinding bukan kerana paku. Bukan kerana paku. Kalau dinding papang lah. Kalau dinding seming, bukan kerana seming. Qada qada. Sebab tu boleh tak nak ingat qada qada, nak ingat mana yang berlaku semuanya qada qada, nak ingat macam mana kalau kita orang awam. Kita ni pula ni. Kitab duduk atas meja. Kitab duduk atas meja tak jatuh ke bawah. Qada qada. Nak bilang apa lagi? Nak bilang apa? Itu dia sekalian. Nak tanya apa? Tak ada nak tanya lah kita. Tadi nak tanya. Cuma nak faham sekalian je. Hak mana bersandar di dinding, hak mana bersandar di tiang, hak mana bersandar di kursi plastik itu. Bersandar, tak jatuh ke belakang. Qada qada. Bukan dinding, bukan tiang, bukan kursi plastik yang buat. Kursi plastik tu bersandar tu kan. Sedap je, beringguk-ringguk belakang. Beringguk belakang. Patah barulah terbalik tang belakang. Dah ada ingguk-ingguk ke plastik tu. Ke plastik tu macam mana? Tebal ke macam mana? Plastik tu nak hak banyak kan? Tak ada. Ada kan hak plastik? Tak ada. Ada hak masjid banyak ada plastik tu kan. Dia ingguk belakang ni lah ni. Patah. Tunggal langgang lah jawapan dia. Jadi tak terbalik tu sebab apa? Sebab ada plastik di belakang. Qada qada, pegangan.
Nak ikut mana lagi? Ini cerita apa yang berlaku pada kita. Yang berlaku pada malaikat, qada qada. Yang berlaku kepada jin syaitan, qada qada. Yang berlaku pada binatang, qada qada. Habis, sekalian. Hak berlaku di malaikat. Qada qada, malaikat tak ada perbuatan. Malaikat ni hamba Allah. Disebut sebagai ibadur rahman malaikat ni. Ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba yang lemah. Menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Qada qada pada hakikinya. Meniupkan roh, mencabut roh, tiup sangka kala pertama, kedua hancur. Yang pertama, yang kedua dibangkitkan kembali. Qada qada hakiki dia. Malaikat kiraman katibin, malaikat yang boleh mencatat kebaikan dan kejahatan. Maka catatan tu ada di helayang catatan hamba masing-masing. Tercatatnya catatan amal baik, tercatatnya catatan amal jahat hamba, qada qada. Ada ni. Tu je. Yalah kita sebut malaikat yang mencatat baik dan jahat. Itu cerita asbab zahir. Hakikinya sekalian qada qada. Jadi malaikat ni, malaikat apa? Bukan malaikat ni pembantu Allah, penolong Allah. Kalau Allah perlu pada malaikat sebagai pembantu penolong, mana sifat istighna Allah Subhanahu wa taala? Mana Allah sebagai tuan? Kalau berpegang malaikat tu memang hakiki sebenar-benarnya penolong Allah Subhanahu wa taala. Lucu Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar, la ilaha illallah. Lucu Allah sebagai Rabb, tuan yang hakiki, Rabbil alamin. Pada ni, Allah bukan ilah, Allah bukan Rabb. Kalau Allah perlu malaikat sebagai penolong pembantu, meringankan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian lah tu. Sekalian. Itu sekalian bagi dia. Kerana naiklah pada malaikat jin syaitan sekalian. Sekalian. Bukan hamba. Bukan hamba ni manusia ni. Bukan malaikat pun hamba. Malaikat pun hamba. Mana yang berlaku pada malaikat? Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada comel dah pegang. Sekalian yang berlaku ni qada qada hanya hak berlaku pada hamba. Pilihan hamba pun qada qada. Perbuatan hamba pun qada qada. Comel dah. Hak malaikat qada qada kena tak perasan. Ni mungkin tak perasan kau panggil. Ustaz hak berlaku pada malaikat pun qada qada. Kan hak qada qada berlakulah. Hak hamba qada qada. Dan malaikat hamba ke tuan? Ayolah, malaikat ni hamba Allah Ta'ala. Tapi hamba yang istimewa. Hamba istimewa sekalipun, tetap hamba yang lemah. Jadi, faham malaikat ni, hamba yang istimewa, ada tugas-tugas khas. Memang semua ada tugas. Malaikat ada tugas. Para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam ada tugas. Kita sebagai hamba Allah ada tugas. Kita ibu bapa ada tugas. Memang semua ada tugas. Tapi apa yang berlaku? Sekalian qada qada. Menjalankan tugas, qada qada. Tidak menjalankan tugas pun qada qada. Itu sahaja. Jadi tiba-tiba naik pada malaikat. Macam tadilah. Tak perasan. Mana? Macam dah fikir panjang lah. Dah apa guna Allah jadikan makhluk Allah bagai-bagai.
Tapi yang berlaku pada makhluk Allah, Allah juga yang mengadakan, Allah juga yang menjadikan. Apa guna Allah jadikan makhluk? Itu nak cerita kekuasaan Allah Ta'ala. Allah yang jadikan makhluk dengan sengaja sengeleng Allah. Ada sengaja sengeleng? Sengaja sengeleng ni, ada tu terjemah, hak qada tu. Qada iradah tu, dia panggil sengaja sengeleng. Ada sengaja sengeleng? Memang kehendak Allah. Sengaja sengeleng Allah. Allah kehendak gitu. Allah nak buat. Bukan kita minta. Mana Allah nak buat, sengaja sengeleng Allah. Lepas Allah buat, Allah yang mengadakan perhabis. Siapa ke tidak ada kesudahan. Sebab Allah yang kehendak nak mengadakan kita kan. Lepas Allah mengadakan kita, Allah pun beri hak serah tugas kepada makhluk yang diadakan. Itu bukan Tuhan gitu. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu bukan Rabbil Alamin. Tuan yang hakiki, bukan? Tapi ada orang fikir kau akal. Kalau Allah mengadakan malaikat, manusia, jin, sama masa yang berlaku Allah yang mengadakan juga. Macam tak ada guna je. Sia-sia je Allah buat malaikat. Allah buat manusia, Allah buat jin. Sebab yang berlaku pada malaikat, manusia, jin, Allah buat juga. Itu nak cerita Allah Maha Kuasa. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah apa guna Allah jadikan segala-gala? Allah jadikan segala-gala, wajib kita berpegang dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak sia-sia. Ada orang faham? Kalau Allah menjadikan makhluk, yang berlaku pada makhluk, Allah yang menjadikan sampai tidak ada kesudahan, seperti sia-sia. Tak sia-sianya macam mana? Allah jadikan malaikat, tugas hakiki hak malaikat. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah jadikan manusia, Allah jadikan Nabi Rasul, tugas-tugas. Nabi Rasul yang menjalankan tugas. Allah mengetahui dan Allah melihat. Allah menjadi ni kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang lemah ni. Allah beri kita keupayaan memikir, melakukan. Memikir, melakukan. Kita fikir sendiri, kita melakukan sendiri. Bukan Allah yang mengadakan. Barulah ada guna Allah jadikan makhluk. Ada orang faham gitu. Dan ada orang yang mengajar gitu. Tidak. Tak ada guna Allah jadikan malaikat, manusia, jin. Sebab apa? Tak ada peranan pun. Memang. Sebab Allah ni bersifat istighnaq dan iftikar. Tuhan yang sebenar, yang bersifat dengan istighnaq iftikar. Allah Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Jadi dia main kau akal tu kadang-kadang orang tak kemah molek tu makanlah. Tapi kena ingatlah kita tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Maknanya malaikat pun ada pilihan dan perbuatan, jin pun ada pilihan dan perbuatan, tapi sekalian qada qadar. Pilihan hamba, qada, qadar. Perbuatan hamba qada, qadar. Jadi pada hakikinya, sama ada gerak diam kita, sama ada gerak diam patung wayang kulit, sama je pada hakikinya, qada, qadar. Hakikinya samalah. Gerak diam kita, dengan gerak diam patung wayang kulit, qada qadar, hakiki dia. Tapi patung wayang kulit tak ada ikhtiar usaha. Hamba ni ada ikhtiar usaha, hamba manusia ni. Tapi diri ikhtiar usaha hamba tetap qada qadar. Sekalian perkara. Nak pergi ke mana? Tak timbul macam tadilah. Tidak perasan. Akhirnya, hak hamba manusia ni qada qadar, hak malaikat bukan qada qadar. Ni saya jumpa hak malaikat ni bukan qada qadar ni, orang belajar lama dah dengan kitab ni. Dan kitab Jawi lah. Dan kitab Jawi dia kelek lama dah. Dia kelek lama dah kitab Jawi ni. Bila dia perici, asal saya cerita hamba ni manusia. Hamba ni manusia.
Pilihan perbuatan hamba qada qada. Wajib berpegang walaupun tidak ada sebenarnya sebab Quran banyak Al-Quran, ayat Quran banyak menyandarkan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kami yang sembah. Tu Quran sandar pada hamba. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan sekalian qada qada. Jangan tak perasan pula ceritanya. Sekalian qada qada. Jadi apabila saya ulang hak hamba ni fokus pada manusia. Hamba ni manusia, jin, malaikat sama sahaja. Sama sahaja. Tapi bila tidak disebut, tidak didatangkan contoh malaikat ni, bila sebut malaikat, ustaz kan malaikat kan dia ada tugas dia kan? Kita duk ngapa tugas malaikat daripada budak-budak lagi. Hak paling masyhurnya tugas malaikat Israel lah. Tu kan? Kan ada orang tahu sini tugas malaikat Israel. Oh, dah mati lah dia dah. Dah, tugas malaikat. Yang paling masyhurnya malaikat Israel cabut nyawa. Itulah hak nasyid itulah bila Israel tu. Nasyid apa tu? Kan nasyid orang dulu kan, orang puang dah nasyid tu dah. Kan nasyid apa dia? Bukan Raihan tu, hak tu awal daripada Raihan lagi. Hak bila Israel tu. Tu. Tugas malaikat Israel inilah yang kita masyhurnya. Orang tahu belaka. Israel cabut nyawa. Jadi ustaz kita duk ngapa tugas malaikat, tiba-tiba yang berlaku dengan malaikat pun qada-qada sekalian. Yelah ustaz, sekalian. Tapi sekalian hak kita je. Sekalian, bukan sekalian hak kita. Ni tak perasan pula jadinya. Kan nak lari kat mana kita ni? Nak lari kat mana? Ke pernah jumpa dalam mana-mana kita? Sekalian perkara yang besar-besar, qada-qada. Sekalian perkara yang berlaku pada manusia, qada-qada. Tak ada. Sekalian habis. Tak ada. Sekalian habis. Qada-qada. Tu kata kena datangkan contoh juga tu. Kena datangkan contoh juga. Jangan. Belajar kelek kita. Tiba-tiba malaikat, tugas yang hakiki. Tugas yang hakiki. Bukan majazi saja. Memang malaikat dipanggil mudabbir. Malaikat ni mudabbirin. Mudabbirati amra Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni dipanggil 4 ru'asaul malaikah. Dia ada 4 kepala malaikat. Dipanggil malaikat mudabbir. Mudabbirun yang mentadbir alam. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni dia mentadbir alam. Ini mudabbir majazi sahaja. Letak je. Mudabbir hakiki. Yang mentadbir hakiki. Yudabbirul amra minas sama. Mentadbir ia Allah. Allah mudabbir hakiki. Hak malaikat yang mentadbir alam, hak 4 kepala malaikat ni hanya majazi sahaja. Macam kita lah. Ada pegawai takbir. Ada orang yang mentadbir, orang ni mentadbir, orang ni mentadbir. Majazi tak ada salah pun. Tapi hakikinya qada. Hak kata Israel tadi cabut nyawa, pegang kita dah kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi, menghidup ia Allah. Yuhyi wa yumit, dan memati ia Allah. Ke Israel. Kan kita baca dalam wirid sembahyang 10 kali tu kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup ia Allah. Bukan malaikat yang tiup ruh budak 4 bulan, bukan. Itu hanya majazi pada zahir saja. Allah perintah malaikat tiupkan roh.
Bila kandungan umur 4 bulan, hiduplah. Kemudian sampai masa Allah perintah malaikat cabutkan roh. Tapi hakikinya yuhyi wa yumit. Menghidup ia Allah wa yumit, dan memati ia Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas satu amat kuasa. Itu pegangan kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dalam sejadah tu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa Israel. Kata malaikat tu kan. Itu majazi. Yang hakikinya tadilah yuhyi wa yumit. Yang hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan. Itu hakiki. Itu ayat Quran yang lain. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu, itu disandar kepada malaikat Israel yang mematikan, majazi. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa bila sampai masa mati. Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena mantap molek lah. Sebab apa? Nak menyampaikan ilmu akidah kepada anak cucu kita, bekalan kita selepas dah kita mati. Sikit saja, tapi kena letak satu. Sekalian kodak-kodak, mati. Kena wajib berpegang. Hamba ada pilihan. Hamba ada perbuatan. Tapi hakikinya bila ada perbuatan, qada. Allah mengadakan akan barang yang Allah tentukan pada azal. Mustahil Allah mengadakan dengan tiada ditentu akan dia. Itu mustahil lawan pada sifat iradah. Tapi kalau Allah tidak mengadakan, mustahil lawan pada sifat qudrah, mustahil lawan kepada sifat wahdaniyah pada perbuatan. Bicara wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, 3 sifat wajib yang kita kena pegang, 3 sifat mustahil yang wajib kita kena pegang. Dok sama sekali berbilang pada perbuatan, dok sama sekali Allah Ta'ala lemah, dok sama sekali ada perkara yang berlaku yang Allah tidak tentukan pada azal. Itu 6 sifat Allah yang kita pegang. Hukum pada sifat yang wajib, wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, dan hukum pada sifat yang mustahil. 6 sifat ni mengenal Allah Subhanahu wa taala, permulaan agama. Kena tahu molek-molek, kena tahqiq molek-molek, kena jelas molek-molek. Tak timbullah tak perasan ke tak perasan dah. Kalau tak perasan maknanya tidak mengetahui dan tidak berpegang. Tidak mengetahui dan tidak berpegang. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Hak bicara tabi'ah tak masuk lagi. InsyaAllah lepas raya. Wallahu a'lam. Lepas raya bukan lepas raya. Raya Rabu. Lepas tu hari Khamis ada kelas. Kalau saya mari sungguh berkali, seorang diri je lah berkali. Kami lepas raya tu cuti sekali. Ada di belah-belah Kelantan, Tok Guru. Dia mengajar kapung, dia cuti sehari dia hari raya. Esok dia mengajar dah. Dia kalau cuti 3-4 hari raya haji. Raya haji dia cuti 3-4 hari. Tapi kalau raya puasa, dia cuti sehari je. Sungguh, dia cuti sehari raya puasa. Ada ni. Cuti saya puasa. Mana kalau hari Rabu raya, hari Rabu ialah cuti. Hari Khamis mengajar dah. Tapi kalau raya haji, ada cuti 3-4 hari. Sebab kita ni raya haji dengan raya raya puasa. Raya haji dia panggil Idul Akbar. Raya besar. Adapun raya puasa Idul Asrar, raya kecil.
Adapun kita tukar. Kita tukar. Raya puasa lah. Raya yang besar. Raya haji. Tak cara pun. Tu mana kita? Tak kita raya puasa lah. Raya besar. Dah lapar sebulan. Raya haji ni, dia tak perasan mana raya haji ni. Cuma raya haji ni, ada sembelih korban. Tu je lah. Dia tak perasan mana. Kita Terengganu gitulah. Belah Kelantan, raya haji besar. Daripada raya puasa. Memang ada tunggu. Tapi bukan pondok. Pondok memang cuti. Ni hok ngajar kapung. Raya puasa memang cuti sehari sahaja. Sehari sahaja. Kita tak lah. Hari Khamis tu kita cuti. Sebab kelas yang pertama saya cutinya hari Rabu, hari Raya. Hari Selasa di Surah Imam tu insya-Allah lah. Lepas tu ramai mana mari tak tahulah. Jadi maknanya esok masa dia live tu dia tunjuk depan je. Untuk Surah Imam hari Selasa tu nak susuk pusing ni sekali. Kesin tengok. Mak haji mana, ayah haji mana hok ada. Pada ni. Taklah esok dia buat live, dia tak tunjuk sekeliling. Dia tak tunjuk sekeliling. Jadi hari Selasa Surah Imam ni tunjuk sekeliling tu. Pergi belah puan mana mak haji. Hok ada dengan hok tak ada. Aku mana? Tak tahulah mana hari Selasa tu. Tapi memang asal masa lagi ada kelas lah surat Imam tu. Minggu depan. Hari Rabu, orang start cuti. Hari Raya. Lepas tu, hari Rabu lah kelas pertama. InsyaAllah akan dimulakan lepas Raya. Di Masjid Badar Kolam. Hari Rabu lah start. Hari Rabu, mula-mula cuti. Hari Rabu, mula-mula start kelas. Hari Rabu, mula-mula start kelas. Jadi macam hari Selasa... sebelum raya tu macam yang sebut dari surah Imam, sebelum raya ada kelas lagi. Selepas raya tu tuan guru Baba Ismail Sepanjang yang akan buat kuliah di surah Imam Selasa juga. Jadi untuk saya cuti sekali lah Selasa, tapi untuk kelas tak cuti lah. Selasa sebelum raya saya mengajar. Hari Rabu raya. Hari Rabu mungkin hari Khamis raya. Sebab dia tengok anak bulan petang Selasa. Kalau hari Rabu Raya, berarti kita puasa tu 9 Ramadan. Tu kan? Dia tak buat gitu. Kalau tunggu Rabu, Khamis Raya. Dah using mana? Takutnya, Raya awal sehari. Tu lelok. Raya lewat sehari, tak ada apalah dah. Dia tak boleh tutup hari Rabu ataupun Khamis. Kalau raya Rabu makna berarti kita puasa Ramadan 29 hari. Sebab tengok anak bulan Ramadan petang Selasa. Gitulah. Tapi Rabu lah kemungkinan. Jadi Selasa surah Imam lepas raya, tu tuan guru Baba Ismail Sepanjang. Dia akan buat kelas. Mana kita tak kalau tiru macam hak saya sebut tadi tu. Raya puasa cuti sekali sahaja. Hari raya je. Hari raya je. Dulu saya pernah kuliah sebelum Jumaat. Jatuh hari Jumaat, hari raya. Kuliah sebelum Jumaat. Sebab kuliah juga lepas hari raya. Sebab apa? Sebab kuliah Jumaat. Sebab orang tetap kena mari semalam Jumaat. Kena mari Jumaat juga buat kuliah Jumaat. Hari raya pun tak ada masalah pun. Hak tukang nak rakam tu pula. Hak ada 4-5 orang tu pula. Hara sekali tukang nak rakam. Dok ni balik kampung jauh, ni balik kampung jauh. Atas nasi demo lah. Dah ni nak rakaman. Daripada mula-mula nak rakaman, saya buat aku janji dah. Nak rakaman boleh. Nak rakaman boleh. Tapi jangan celang-celu. Jangan gitu. Jangan celang-celu. Jangan kali-kali ada, kali tak ada. Hak terjadi tu, nak macam mana kita? Hak terjadi. Hak terjadi macam hak subuh tak sedar tu, gitulah. Mana cuti seminggu lah.
Mana start kelas hari Rabu tu hari 6. Di masjid ada kolam. Jadi kita ni cuti sekali. Kita kena kejar masa. Macam sebut orang lepas lah. Kita kena kejar masa. Kita belajar pun, belajar bukannya banyak. Kita belajar pula, belajar lewat dah kita ni. Jadi kena kejar lah. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Muka surat 19. Bari yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 19, bari yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 7 syarat tahiyah akhir. Ketiadaan memaling akan dia akan tahiyah bagi lainnya lain dari tahiyah. Ketiadaan memaling akan dia akan tahiyah bagi lainnya lain tahiyah. Memaling tu contoh dia macam mana? Ni contoh ni tak ada orang buat. Orang pun beri salam, dia pun baca kuat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tu yang apa? Biar orang luar dengar, aku ni tengah semayang ni. Apa ni? Itu memaling orang panggil tu. Pada ni. Dia memaling bacaan tahiyat dia kepada nak beritahu ke orang duduk tanah wisalang tu, aku ni tengah semayang. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia kuat sikit suara dia. Tujuannya apa? Dia nak beritahu bahawa dia sedang solat. Itu panggil apa? Memaling. Itu buat. Maka tidak sah lah sebab tak cukup syarat dia. Ni tak ada lah. Tak ada ni. Dia adalah macam baca Quran, bukan rukun lah, baca surah. Orang tengah cari kitab, dia pun jawab ni. Ya Yahya khuzil kitab. Wahai Yahya, ambil oleh kamu akan kitab. Mana apa nak ayat kawan dia, mau ambil kitab mana? Tapi kawan dia tak faham ayat Quran. Orang beri salam, udkhuluha bisalamin aminin, masuk oleh kamu dengan sejahtera. Naiklah atas rumah tu, aku naik dah tu. Dan ni dia tengah baca surah, dah dia orang beri salam boleh naik dah ni. Udkhuluha bisalamin aminin, ayat Quran tu. Tapi dengan tujuan dia nak kita kat orang tu boleh naik. Walaupun bukan bacaan ulum qauli, dia sudah panggil bukan, dia panggil kalam ajnabi dah dia panggil. Tapi kalau dia tak kosak seumpama tu tak ada salah. Kalau dia kosak seumpama tu. Ni hak memaling ni. Ketiadaan memaling akan tahiyat bagi yang lainnya. Memaling tu macam contoh tadilah. Dia baca tahiyat dengan tujuan yang lain. Itu memaling. Ada ni. Ini syarat yang kelima. Syarat yang keempat terdahulunya, memperdengarkan akan dia, akan tahiyah kepada dirinya, diri seseorang. Jadi tahiyah sebagai rukun qauli yang lain, takbir sama, Fatihah sama, salam sama, syaratnya kena dengar di telinga. Itu syarat dia. Adapun bacaan sunat di dalam sembahyang, untuk dapat pahala bacaan sunat, syaratnya kena dengar telinga sendiri. Doa iftitah, surah, tasbih rakaat sujud, nak dapat pahala, kena dengar di telinga. Kena keluar bunyi, keluar suara. Bukan hanya setakat bergerak bibir mulut sahaja. Sekarang ni ramai hak jenis membaca tapi tidak keluar suara, hanya menggerakkan bibir mulut sahaja.
Sebab kalau duduk sebelah-sebelah, kalau keluar suara, sosek-sosek tu dengar juga, masuk juga di telinga kita. Sebab kita dengan dia tu dekat je, ada sebelah kita kan. Sekarang ni tak bunyi apa sekara pun. Makna apa tu? Hanya menggerakkan bibir mulut sahaja, suara tidak keluar. Kalau rukun qauli tidak mencukupkan syarat, maka tidak sah sembahyang. Ada ni? Tidak mencukupkan syarat. Sebab tidak akan dihukumkan membaca, melainkan keluar suara. Sebab itulah kalau perempuan haid. Kalau perempuan haid, dia bergerak bibir mulut dia, membaca Al-Quran, tetapi suara tidak keluar. Tak haram. Tak haram. Dia sedang haid. Dia pun baca Al-Quran. Bibir mulut dia bergerak. Suara tidak keluar. Bibir mulut bergerak. Tapi bibir mulut bergerak tu baca Quran lah. Tapi suara tak keluar, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Maka tak haram lah. Sebab yang haram orang haid nifas ni membaca. Membaca. Dan sekarang ni suara tidak keluar, maka tidak dihukumkan membaca, maka tidak diharamkan. Sekarang ni dalam YouTube ada timbul sekarang ni. Orang haid nifas boleh baca Quran. Pegang je tak boleh. Ada. Jadi penceramah di Indonesia apa semua tu. Dia bawa fahaman orang haid nifas boleh membaca Al-Quran. Pegang je tak boleh dia kata. Gitu. Ya tak? Ittifaq 4 mazhab. Haram orang haid nifas, orang yang berhadap besar membaca Al-Quran. Tapi nak panggil membaca tu lah. Keluar suara berhukum membaca. Dia samalah. Kita membaca Al-Quran di luar sembahyang. Sama juga. Suara kena keluar, bukan perlahan. Perlahan tapi suara kena keluar. Kena keluar suara, faham tak ni? Jangan duduk pegang Quran. Tak keluar suara. Pernah satu kali tu malam nisfu Syakban. Pakat baca Yasin. Adalah sebelah saya tu, seorang dua sebelah saya tu. Orang muda-muda. Kita pun tak baca. Lepas tu tak ada telinga. Tak keluar suara pun. Quran dia pegang, mulut dia bergerak. Tapi suara tak keluar. Tak panggil baca Yasin gitu. Panggil baca Yasin. Orang muda-muda, dia mari tahun sekali. Main nak baca Yasin. Sekarang ni kan banyak kempen di radio, tadarus. Nak pahatkan Al-Quran dalam hati. Nak mantapkan Al-Quran dalam hati. Dia kempen tadarus je. Dia tak tekan nak tadarus ni. Kamu kena musyafahah. Kena belajar dengan sebelum bulan Ramadan. Ada. Akhirnya sekarang ni di antara amalan tadarus. Dia baca ramah-ramah serentak. Wallahu a'lam lah. Itu mari daripada mana pula tak tahulah. Mungkinlah ada mazhab Quran boleh beramal gitu tak tahulah. Ada mazhab guru-guru Quran qiraah. Quran ni tak payah baca berguru, dengan bahawa baca kuat seorang, lepas tu turut ramai-ramai. Itu amalan tadarus baca Al-Quran sekarang. Penuh masjid. Tapi dia baca ramai. Itu keamalan baca Quran. Itu keamalan tadarus. Maknanya orang tak belajar tu, nupang atau pergi nyepeng. Baca betul ke tak? Pada nyepeng. Dah tu ramai. Sebab dia kata, Ustaz, kalau kita baca seorang-seorang, tak ada orang dia kata. Awal-awal Al-Baqarah tu ramai lagi. Naik lah kata. Gelar. Kurang seorang. Sebab apa? Tak pandai dah. Sebab apa? Masa ngaji dulu tu Quran mati dah. Dia tadi nak ngaji banyak. Jadi kata, kalau kita baca seorang-seorang, hak berani tu pun dia kata kena banyak perbetulkan. Hak lain lagi tak tahu. Mari dia kata dia, tak jadi kata dia. Lepas tu macam mana cara? Kita pakat panggil belaka, jangan duk takut. Kita akan baca kuat seorang. Ramai-ramai pegang Quran. Turut baca. Wallahu'alam lah. Ini aliran baru sekarang.
Cara tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tak usah duk memaksa diri lah. Membaca Al-Quran hukumnya sunat. Selebih berzikir bagi orang yang berilmu. Kalau kita ilmu tak ada, kita kena cari ilmu belajar. Tapi kalau kita memang jenis malas nak belajar, bukan malas. Malu nak buka mulut. Kalau buka mulut baca depan guru, berat daripada mu'allah lagi, kita malu. Baca hak kita pandai. Hak pandai tu bukan pandai seorang ni. Ada orang, dia cari tu guru, dia bukan baca satu Quran. Dia cari tu guru, dia betul Fatihah. Dia betul juz amma untuk bawa dalam semayang. Dia betul Yasin, Mul, Waqi'ah, Kahfi. Dia belajar gitu je. Dia tak belajar macam orang baca Quran. Orang baca Quran ni, daripada awal sampai kaki, tak. Dia hanya cari guru Quran, dia perbetulkan bacaan Fatihah dan juz amma. Juz amma sebab dia kata nak bawa semayang. Dia betul wadduha dia, alha dia. Dia betul tu. Kemudian dia betul lain dulu lah. Yasin, waktu nak kena baca sokmo. Waktu dia betul tu. Mul, Waqi'ah. Surah-surah yang tertentu je. Lepas tu dia kata amalan dia ulang tu lah. Kalau rajuk tadarus, main tak pergi. Lepas tu saya tak pandai dia kata. Tapi surah-surah pilihan tu, dia pandai dengan dia belajar dengan tok guru. Bukan baca sendiri, bukan. Jadi kalau tak pandai sungguh juga. Yasin pun tak pandai. Baca kuliah Qul Huwallah. Kuliah 1/4 Al-Quran. Qul Huwallah 1/3 Al-Quran. Pahala dah bulan Ramadan ni. Jangan kita nak buat benda yang kita jahil. Berdosa free pula jadinya. Tapi gitulah kalau tengok dalam radio tu, di kempen tadarus tu kok, tak ada satu pun. Di kempen tadarus tu, dia tekankan kena belajar Quran molek, musyafahah dengan guru Quran yang mursyid. Tak ada. Tidak sentuh pun bab ilmu. Disentuh bab baca Quran saja. Kena ingat, memang ramai orang rajin baca Quran. Tapi ramai hak baca salah. Tak usah baca Quran hak lain lah. Ramai baca Fatihah salah. Tanya guru Quran lah. Tanya guru Quran. Hak mari-mari belajar untuk guru Quran ni, mula-mula belajar dengan dia, Fatihah comel ke tak? Kalau Fatihah dia comel, dia ada guru lain dah. Pasti gitu. Pasti dia ada guru lain. Dia mari baca Fatihah depan tok guru. Dia baca, comel dia baca. Dia ada guru. Dia ada guru dah. Tak akan jumpa, Fatihah kamu comel. Kamu belajar dengan siapa? Saya tak belajar dengan siapa-siapa. Saya baiki sendiri. Saya baiki sendiri. Saya baca-baca, saya baiki. Saya baca-baca, saya baiki. Tak ada tu guru? Tak ada. Tak? Cuba tanya guru Quran. Pernah jumpa tak anak murid gitu? Dia ada. Kalau dia baca comel, dia ada tu guru. Tapi kalau mari hok mula-mula nak belajar tu, memang berat Fatihah. Ada ni. Fatihah pun berat dah. Nak kata majoriti tak tahulah. Tadi tauhid majoriti tak perasan. Hak Fatihah ni, semua orang Melayu pandai baca belaka. Semua orang Melayu pandai baca belaka Fatihah. Betul ke tak betul? Majoriti betul ke majoriti tak betul? Tanya guru Quran lah. Guru Quran pun tak nak jawab. Sebab apa? Anak murid dia tak ke mana pun. Anak murid tak ke mana pun guru Quran tu. Kalau guru Quran tu main masjid sekalipun, buat kelas di masjid sekalipun, apa? Hidup tak mahu mati segang begitu. Hidup segang mati begitu. Mana ni? Tak ada sungguh-sungguh tempat ah. Dia kata, Allah, ustaz tu mari jauh. Lepas tu anak murid ada 5 orang, 10 orang dia kata. Padahal ahli Jumaat tetap 100 lebih ahli Jumaat tetap. Bukan ahli Jumaat tarawih. Ahli Jumaat 5 waktu. Ramai. Tapi kelas Quran tak berapa nak hidup. 5 orang, 6 orang. Tinggi 10 orang. Hilang seorang, tambah seorang. Hilang seorang, tambah seorang. Jadi nak stopkan, nak hentikan tak boleh. Sebab ada orang nak belajar. Nak teruskan, kesian ke ustaz tu. Mari jauh. Ada ni. Itu orang Jumaat 5 waktu dah tu.
Jadi guru Quran patut nak kata orang Melayu kita majoriti baca Fatihah betul. Wallahu a'lam boleh kata. Dia kata sebab dia pun anak murid tak ramai pun. So tadarus Quran. Kalau Fatihah pun zaman sekarang. Gimana? Majoriti jugalah tu kali. Kalau kita tak pandai Quran, kita bertahlil, kita berselawat, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Semua tu pahala belaka. Jangan kita nak buat benda yang kita tak reti. Jangan buat pasang reti kok, buat pasang pandai kok. Ini masalah ni. Orang baca Quran, kita baca kuliah, kita baca qul huwallah. Orang baca Quran, kita berselawat. Kenapa kamu ni tak berselawat? Minta maaf saya tak pandai. Saya mari ni sebab nak etikah sama-sama. Nak masuk majlis baca Quran sama-sama. Tapi saya selawat tahlil sudahlah sebab saya tak pandai. Allah ambil Quran pegang, turut orang. Itu bukan amalan baca Quran. Itu bukan. Tak ada turut orang. Dia baca Quran, Nabi kata dah, wal amalu tabi'uh, amal ialah mengikut ilmu. Amal ialah mengikut ilmu. Baca Quran, baca turut ilmu yang dipelajari daripada guru Quran yang mursyid. Tak salah, reka macam mana pun takkan jadi betul. Lacor macam, bukan lacor. Hafal, ingat Yasin sekalipun. Bila baca, Allah beratnya Yasin baca gitu. Bukan lacor, ingat dada Yasin. Tapi yang dibaca tu, salah sangat-sangat. Tak ada. Dia nak betul, kena belajar. Sama je. Sebab Allah diutuskan Rasul untuk menyampaikan ilmu agama. Nak betul akidah, kena belajar molek. Nak betul semayang, kena belajar molek. Nak betul baca Quran, kena belajar molek. Nak betul hati, sifat hati ni, kena belajar molek. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal ialah mengikut ilmu. Bukan rasa-rasa, bukan cuba-cuba, lepas tu jadi lacor, lepas tu jadi ingat. Dah. Takkan betul, amalan malaikat kena belajar. Memang betul kalau pejabat-pejabat, kalau buat program baca Yasin, ramai pun dia bakat baca Yasin. Kata, dah, pejabat pernah dah buat kelas Al-Quran. Buat kelas Al-Quran sekali seminggu ke. Cari guru, buat kelas Al-Quran. Kan dia ada pejabat-pejabat kan dia ada persatuan kan. Dia ada persatuan dia buat kelas Al-Quran. Maknanya orang kerja pejabat ni buat kelas Al-Quran, betul Fatihah, betul bacaan-bacaan dalam semayang. Lepas tu betul bacaan Yasin. Tak payah nak khatam Quran. Pejabat kan tempat kerja. Kalau buat kelas Quran pun mungkin sekali seminggu ke setengah jam ke. Betul bacaan Fatihah, betul bacaan surah-surah yang kita bawa dalam semayang. Betul bacaan Yasin. Jangan hanya pejabat, buat program baca Yasin. Buat program baca Yasin. Pegang Yasin belaka satu pejabat. Memang pejabat buat gitu. Tapi buat sekali dengan kelas ilmu. Setakat ilmu nak sebetul baca Yasin je. Bukan nak sebetul satu Al-Quran. Dia kena gitu. Jangan awak amal tanpa ilmu gitu. Bukan kata tak boleh pahala. Berdosa pula jadinya. Panggil apa? Dosa kering. Ada dosa kering tau. Kau panggil apa dosa kering tau? Panggil. Mana apa dosa kering, dosa basah? Apa? Dosa kering mana apa ni? Dosa kering mana apa? Tak pasal-pasal mungkin buat dosa. Tak gitu tau. Dosa kering. Tak pasal-pasal. Kita nak baca Quran. Mau pandai ke tak? Belajar ke tak? Tak. Dia kena baca ni. Nak baca teruk orang. Tu panggil dosa kering. Tak pasal-pasal buat dosa. Tak pandai, tak payah. Tu kata, tak pandai. Berselawat, bertahlil. Pahala belaka tu Apa? Cari penyakit orang apa? Cari penyakit je tu.
Tapi itulah digalakkan, disyurkan. Kita kena, baca Quran bulan Ramadan. Jangan gitu. Tekan ilmu. Tekan ilmu molek. Tidak apa. Kalau tidak, boleh dosa saja-saja. Kalau tegak-tegak, baik mungkin tidur. Gitulah. Semua baca Quran dengan tidur. Dah tidur tak dosa. Baca Quran salah, dosa. Dia kata baik tidur daripada baca Quran. Mana jangan tekan amal saja. Tekan ilmu, amal. Ilmu, amal. Tekan ilmu. Kita belajar kodoh-kodoh kita lah. Kodoh tadilah Quran. Kodoh Fatihah. Kodoh Juz Amma. Kodoh Yasin. Tak apa dah tu. Boleh comel baca Kahfi. Betul dah tu Sekarang ni tak masjid sekarang ni. Ditukar Yasin dengan Kahfi. Lepas tu Kahfi belajar ke tak? Tak. Dia pakai baca ramai-ramai gitu. Lepas tu dia seturuk. Bukan amalan gitu. Tak boleh pahala buat gitu. Tak kena cara. Yasin hok lacur pun. Tak kemah molek ilmu salah. Nak baca Kahfi pula. Memanglah malam Jumaat afdal Kahfi daripada Yasin. Pandai. Tapi orang kita pandai dok. Lepas tu dia kata kita baca ramai-ramai. Tak boleh gitu. Tak tahulah takut ada aliran mazhab Quran pula. Tak payah musyafah dengan guru. Boleh baca ramai-ramai. Wallahualam. Dah saya tak kerti lah itunya. Setakat saya belajar untuk gurunya. Nak baca Quran. Kena musyafah dengan tu guru. Kena baca depan tu guru. Tu guru tengok bacaan kita. Tu guru perbetulkan bacaan kita. Itu kalau nak membaca Al-Quran dengan turut ilmu. Kemudian baca Al-Quran apa semua ni kena dengar di telinga. Bukan gok bibir mulut saja. Samalah kalau kita lepas wirid semayang. Lepas semayang wirid kan. Istighfar ke. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ke. Baca Allahumma tassalam. Baca Fatihah. Baca kursi. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 atau 34 kali. Dengar di telinga. Ni, dengar di telinga. Orang boleh pahala kita berwirid. Dengar. Jangan bibir mulut gerak. Subhanallah tu lah. Suara tak keluar. Tak ada zikir tu, tak ada. Situ tak ada tasbih. Tapi waktu hak bacaan sunat. Jadi dalam semayang pun sama. Bacaan sunat dalam semayang. Nak boleh pahala. Kena dengar di telinga. Bacaan rukun dalam semayang. Nak sah. Kena dengar di telinga. Hak rukun kauli. Keenamnya dibaca akan dia kata tahiyat akhir pada duduk melainkan jika uzur. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin. Muka surat 9. Muka surat 9. Baris yang ke-10 daripada atas. Surat 9 bagi 10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan begitulah hendaknya ibadah itu kerana ia yang ibadah jalan ke syurga. Kerana ia ibadah jalan ke syurga. Dan beginilah pembicaraan berkaitan dengan masalah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdahulu.
Hendaknya ibadah itu. Kadang ibadah dia gitu dah. Yang mana Imam Ghazali tilik. Imam Ghazali tilik, Imam Ghazali tilik, Imam Ghazali perhatikan. Ini tilikan daripada Imam Ghazali daripada permulaan ibadah sampai ke kemuncak ibadah. Jalan dia jalan yang amat sukar. Jalan yang banyak halangan. Jalan yang jauh perjalanan dia. Sangat bahaya perjalanan ibadah. Banyak rintangan, banyak halangan. Banyak kecelakaan dalam beribadah ni. Banyak seteru dalam ibadah ni. Ada ni. Ni cerita bab kadang ibadah Mazali kata. Hendaknya ibadah itu seumpama tu. Kenapa? Kerana ia ibadah jalan ke syurga. Ibadah jalan ke syurga. Bila ibadah jalan ke syurga, jalan ke syurga ni jalan yang sangat payah. Jalan yang sangat sukar. Nak dapat syurga Allah Ta'ala ni. Nak dapat syurga Allah Ta'ala, jalan yang sangat sukar. Yang mana 1000 orang, seorang je akan dipilih oleh Allah masuk ke syurga. Payahnya jalan syurga. Ibadah jalan ke syurga, maka ibadah jalan yang sangat payah. Ibadah mana ni? Ibadah yang sebenar-benar, ibadah yang buah hasilan daripada ilmu. Tapi kalau ibadah tanpa ilmu, mudah je. Mudah je. Ayo, apa dia kata? Tak ada ilmu pun macam tadilah. Baca Quran. Dia baca Quran. Sebulan, 2 bulan khatam sekali. Sebulan, 2 bulan khatam sekali. Sebenarnya jumpa orang tua seumpama tu. Memang dia Quran. Dia duduk di surau tu pun, Quran duduk tangan dia. Orang duduk bersembang, di Quran duduk tangan dia. Tapi dia baca jauh daripada orang. Dia baca dekat-dekat orang, takut orang dengar sedap. Gitu bang Ghani. Lepas tu kalau cerita mulut dia kok, bangun pagi baca Quran, bangun pagi dia ceritalah amal dia tu. Sebab malaikat dak catat pahala baca Quran dia. Dia riwayat kita lah biar kita pula catat. Siapa dia masyar kita jadi saksi sebab dia baca Quran. Maknanya dia qiyamul lail, dia bangun pagi, amalan dia apa? Baca Quran. Mungkin dia semayang lah, tahajud 2 rakaat, gitu mungkin lah. Tapi hok dia bangun malam, dia tak cerita pun dia semayang tahajud. Dia cerita baca Quran. Sebulan khatam sekali, 2 bulan khatam sekali. Bukan Ramadan ni, itu amalan dia. Memang dia dengan Quran. Mudah je dia buat amal. Tapi di surau tu ada seorang guru Quran. Dia tak masuk kelas. Dia tak pernah pergi. Jadi, hok sama surau ni, marilah ji sekali. Kita orang pun merangkak belaka. Orang tua ngaji Quran macam mana kan? Memang merangkak. Kesian dengar orang tua baca Quran. Tapi Alhamdulillah lah kesungguhan. Tak ada malu, tak ada apa. Tapi apabila sama-sama merangkak, nak malu apa? Kawan dia baca gitu, dia senyum. Time dia baca, kawan dia senyum pula. Ada apa tu? Tak marah pun. Tak sama sendiri, tak marah. Ni kalau baca salah, ni pun. Tapi time dia baca, orang tunjuk pula. Dia tak ada apa, sebab sama-sama kawan. Tapi dia tak masuk. Tapi dia rajin baca Quran. Pujuk-pujuk, masuklah sekali. Baca sahaja. Hak sama anak murid hak merangkak hak dak pandai ni dengar jadi baca Quran, mu tengok aku tengok mu. Gitu baca Quran. Hak merangkak ni hak merangkak. Hak merangkak hak orang tua ni. Pada ni. Tunggu Quran pun tegurlah lepas tu mengajuk tak lagi dah surah tu. Tambah. Kita baca Quran sama ning tak kena tegur gitu. Siapa nak tegur? Takkan malaikat nak jetit telinga. Tak belajar. Tapi mudah dah amal. Macam mudah je. Boleh bangun awal pagi untuk baca Quran. Mudah je. Itu amalan tipu daya syaitan. Ada ni. Ini nak cerita ni. Amal ibadah yang sebenar. Yang berlandaskan kepada ilmu. Ni hak payah. Baca Quran comel dengan ilmu Quran. Dengan akidah comel. Ni payah.
Baca Quran comel dengan hati ikhlas. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Hak ni hak payah. Payah. Kalau baca Quran dengan hanya ilmu Quran saja, ilmu akidah tak peduli, ilmu tasawuf tak peduli, senang. Senang. Hak tadi baca Quran tanpa belajar ilmu Quran langsung, senang juga. Hak ni baca Quran dengan belajar ilmu Quran, tapi ilmu akidah Quran tak belajar. Ilmu semayang tiang agama, tepat nak letak pahala baca Quran di semayang. Nak letak pahala baca Quran, dia kena letak di semayang. Sebab semayang tiang agama. Tapi pekos semayang belajar ke tak? Tak. Tasawuf belajar ke tak? Tak. Lepas tu? Ni senang juga ni buat amal ni. Sebab apa? Di mana? Di jack oleh syaitan. Pada jack, pong jack. Baca. Baca. Tak ada orang lain dah. Mu je pandai sekali mengaji. Baca. Jack ada. Pada jack. Jack, pong pakai apa? Pong ada. Dia pong. Ni. Pong pada pong. Pong angin itulah. Kembang lebar hidung. Dah kau puji baca sedap. Tak sungguh ni. Ni. Syaitan dia akak. Itu bukan jalan ke syurga. Nak jalan ke syurga, ibadah buah daripada ilmu. Ini dah kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin dah tunjuk jalan syurga. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Perjalanan kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Dalam kitab Minhaj. Ibadah jalan ke syurga ni, ibadah serta ilmu. Kemudian ibadah dituruti dengan sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di permulaan ibadah. Permulaan ibadah ilmu taubah. Ilmu taubah itu permulaan ibadah. Ada ni. Ilmu taubah. Ilmu taubah. Akabah yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin, akabah yang kedua dalam kitab Minhajul Abidin. Kena kemah ilmu dengan taubah, permulaan ibadah. Tapi ibadah sebenar ni dengan tilikan dan Fatihah Maghazalinya, jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat payah, banyak halangan, sangat bahaya, banyak kecelakaan. Lawak amal ibadat lah. Ada ni. Comel ibadah, hati tak jaga, lalai. Akhirnya timbul riak, ujub, takabur. Terbatal pahala ibadah pula. Ibadah yang sebenar ni, ibadah comel pegangan. Ibadah comel bahagian pekoh. Ibadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas ni. Marilah pula riak, ujub, takabur, hasad. Membatalkan pahala ibadah. Tak ada bekas syurga hari akhirah. Ada ni. Hak ni, hak dengan ilmu ni. Hak dengan ilmu dah. Apabila kita wa'amma, ikhlas. Amat ikhlas. Tapi dia mari godaan. Apa ni? Hak kecelakaan lah ni. Riak, celaka. Ujub, celaka. Takabur, hasad, celaka. Pada ni. Tapi pada masa wa'amma tu, ikhlas molek mula-mula. Akidah comel, pekoh comel, tasawuf comel. Ibadah, jalan yang sangat payah, jalan yang sangat sukar. Kenapa Imam Ghazali kata keadaan ibadah seumpama tu? Kerana ia ibadah jalan ke syurga. Maka jadilah semua ini. Mana? Keadaan jalan ibadah itu sukar dan lainnya sesuai ataupun bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huffat bil makarihi wa innan nara huffat bis syahawat. Jadi Hak Imam Ghazali kata jalan ibadah ni jalan yang sangat sukar, sangat payah, kerana jalan ke syurga. Hak Imam Ghazali kata ni sesuai bertepatan dengan hadis Nabi ni. Apa erti hadis Nabi ni? Artinya jagalah. Ala, jagalah. Sesungguhnya. Jagalah
Dia bang tanbih. Awas. Kalau kita awas ada. Awas. Tepi jalan tu lah. Awas ada. Tu tanbih dia panggil. Jaga-jagalah. Awas. Sesungguhnya kata Nabi, bahawa syurga itu diliputi dengan segala kesusahan, kepayahan. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, neraka itu dilingkungi dengan segala keinginan. Syurga dilingkungi dengan segala kesusahan. Ada ni. Nak ke syurga ni susah. Dilingkungi dengan segala kesusahan. Jadi jalan ke syurga ibadah. Maka ibadah jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat payah, susah. Sebab apa? Jalan ke syurga. Nak ibadah jalan ke syurga pula, kena belajar. Belajar pula. Belajar fardu ain saja. Sikit sangat-sangat payah juga. Bukan belajar ilmu agama macam duk pondok belah-belah tahun. Alim ilmu fardu kebah. Dok pun. Nak betul pegangan. Nak betul semayang bang. Nak betul hati kita dengan Allah Ta'ala. Setakat fardu ain tauhid fiqh tasawuf saja. Sebab apa? Sebab ini jalan ke syurga. Mudah. Payah sangat-sangat. Nak belajar tu payah. Bukan kata nak belajar payah sekarang ni. Kalau nak belajar, nak cari tempat yang boleh pergi belajar. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf payah dah. Sekarang, nak pergi belajar, kena ada tempat dia. Faham tak? Sekarang ni, tempat yang melengkapi fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Masjid besar sekalipun. Bina masjid, belah juta, puluh juta. Duit orang ramai, bukan duit kerajaan. Ahli jemaah ratus ribu. Cuba tengok dia punya kuliah dia. Lengkap tak fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Tak lengkap. Ada ni. Ni kata payah jalan ke syurga ni. Adalah hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Orang kurang minat pula. Orang minat dengar ceramah-ceramah, bergembira-gembira, cerita bab motivasi-motivasi supaya rajin buat amal, cerita fadilat-fadilat, ramai orang suka. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf, fiqh masjid lengkap kan? Orang tak minat pula. Sama sekali fardu ain tauhid. Lagilah orang tak minat. Itu syarat syurga Allah Ta'ala. Syarat syurga tauhid. Ada ni. Syarat untuk syurga direct tanpa dibakar dalam neraka jahanam, fiqh tasawuf. Tapi syarat syurga tauhid. Tauhid, iman, akidah salah, kekal neraka selama-lamanya. Tak bau syurga langsung. Payahnya. Payahlah sebab jalan ke syurga. Jaga-jagalah Nabi kata. Awas. Sesungguhnya bahawa syurga itu dilingkungi dengan segala kepayahan. Dengan segala kepayahan. Nabi nak menyampaikan agama jalan ke syurga macam mana? Mudah. Cukup payah. Cukup payah. Sebab apa? Sebab Nabi bawa tu jalan ke syurga. Jadi setakat ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf untuk ke syurga, jalan ke syurga. Mana pihak masjid yang ditakbir oleh orang bijak pandai tak boleh nak melengkapkan fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Apa nak jadi sekarang? Apa nak jadi? Saya pergi banyak tempat dah. Pergi banyak tempat tengok dia punya jadual, tanya. Tauhid pun tak ada. Ada siapa satu Ustaz tauhid belah tahun dah dia kata. Lepas daripada tu imam tua kita meninggal dia kata, dialah dulu yang ngajar tauhid. Lepas tu imam tua tu dia uzur, dia tak boleh main masjid.
Kelas tauhid dia pun terhenti sampai dia meninggal sampai sekarang. Tak ada kelas tauhid. Pak masjid boleh jawab gitu? Tak ada kata dia. Lepas tu nak cerita apa masjid ni? Cerita pekoh. Berapa utis hari pun ngaji pekoh. Tasawuf ke? Tak ada manfaat langsung. Tapi pekoh pun tak pun ada juga di masjid yang sama. Tasawuf pun tak ada juga. Tapi tauhid tu boleh jawab gitu. Lama dah. Lepas tu Imam tua Uzur meninggal, dialah selama ni dah ajar tauhid. Lepas tu tak cari gati. Ni mana? Susahnya jalan ke syurga, tambahan pula kita hidup di akhir zaman. Lepas tu kita bagi anak cucu kita, hak baik-baik dah tu, hak duduk main majlis surah, jangan puas hati gitu je. Memang adalah anak menantu, maknanya kuat ke masjid, anak kuat masjid, menantu kuat ke masjid. Mana balik-balik lepas isyak, kuliah dia akan hadiri. Jangan duk puas hati. Kena pastikan. Dah kuliah apa dia ajar. Ada Tauhid 420. Ada pekoh bab semayang. Ada kitab bicara bab hati. Kena periksa pula situ. Dan memang ada orang-orang tertentu mari jumpa Ustaz sebab dia AJK masjid besar-besar ni di KL ke mana ke. Dia orang Kelantan, orang Terengganu, AJK dia sebab orang Kelantan Terengganu kuat pergi masjid. Dia biasa AJK ni orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, AJK dia. Berbalik kampung Ustaz saya ni pegang jawatan, dia kata SU apa semua, tapi tak ada kelas fardhu ain Ustaz. Lepas tu saya nak kena tak jawatan, nanti kena soal saya daripada masyarakat. Usahakanlah, dia kata, usahakan. Dah boleh dah tugas tanggungjawab Dia kata nak cari guru payah, dia kata. Lepas tu pula dia kata di kalangan ahli kuasa pula tidak satu pandangan. Oh ni tak ambuh kita gitu. Kita turah di tak ambuh. Dia kata. Berlawan pula sama AJK ni pula. Nak kita turah. Bolehlah kita turah, kita jawi lama. Wih sekali sebulan je. Wah apa kata? Sekali sebulan. Maknanya dia nak dah, usaha dah ada di kalangan AJK tu. Tapi tak disetujui oleh AJK lain pula. Dia minat apa? Panggil selebriti, penceramah, dengar gitu gini. Gitu je. Lepas tu kata kalau anak menantu kita pergi masjid, jangan duk puas hati. Kita kena tanya, kena bimbing pula. Sebab apa? Jalan ke syurga dilingkungi dengan segala kesusahan. Dan sesungguhnya neraka itu dilingkungi dengan segala keinginan. Kalau dia atur masjid seumpama itu keinginan nafsu. Itu bukan syariat jalan Nabi SAW. Agama Nabi kena mantap Islam, iman dan ihsan. Itu agama Nabi bawa. Tapi kalau dia pegang masjid tapi tidak diatur dengan jalanan yang Nabi bawa, itu adalah hawa nafsu masing-masing berpunca daripada kejahilan. Dia tak kenal pun mana kau ilmu hak wajib fardhu ain dia belajar. Tambah pula ada di kalangan pula ni dia beranggapan fardhu ain dibaris dah masa di sekolah-sekolah dulu. Minta maaf. Fardhu ain masa sekolah-sekolah hanya tahap A, B, C sahaja. Baru pandai bilang 1, 2, 3 campur tolak je sebenarnya. Asah sangat-sangat. Nak kata selesai fardu ain, pertengahan pun tak siapa. Tapi memang fardu ain ajar di sekolah tu. Tapi peringkat asah sangat-sangat. Dia pakai padan dah. Maka dia pada ceramah. Itu nama apa? Keinginan. Jadi neraka Nabi kata dilingkungi dengan segala keinginan nafsu. Nafsu belaka lah. Nak semai sunat. Lepas tu qada nanti semula-semula. Tu nafsu belaka. Itu bukan ikut hukum syariat. Kalau balik pada hukum syariat, balik pada ilmu, balik pada taubah, orang tak akan bicara hak berkait dengan taubah qada semayang dengan semai sunat. Tapi nafsu. Kok mana pun dia nak main sunat juga. Tidak kira hak bab qada dia kata nanti semula dia tangguh-tangguh. Sebab apa? Panjang angan-angan
tidak takut akan Allah dan tidak ingat akan kematian bila-bila masa. Nafsu lah tu. Itu keinginan. Nak jalan ke syurga, dilingkungi dengan segala kesusahan. Neraka, dilingkungi dengan segala keinginan. Kesusahan jalan ke syurga ni bermula daripada belajar pun susah dah. Lepas tu nak faham pula susah. Pada sampai masa nak beramal, dan beramal pula kena mujahadah pula. Mujahadah, jaga hati. Bak pegangan, belajar molek, alhamdulillah pegang comel. Bak zahir pekoh, hak tu belajar molek, kita boleh amal mudah-mudah. Hak mujahadah, hak hati pula. Belajar tasawuf comel-comel, wa amal tu ikhlas molek. Mari pula bahaya dia, celaka dia. Mari riak, mari ujub, mari sum'ah, mari takabur, mari hasad. Ini orang yang beribadah yang buah daripada ilmu. Ini ujian. Tapi kalau ibadah tapi ilmu, kita tidak bicara di sini. Bicara dari kitab Minhaj, ibadah buah hasilan daripada ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala wa innal jannata haznun bi rubwatin, ala wa innan nara sahwun bi sahwatin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.